Okay. Alright, so topik hari ni untuk managing diversity and resources. Okay, so because bila kita kerja, kita deal dengan orang. Sebenarnya ramai orang macam cakap, bukan sajalah sendiri kan, tapi ada ramai yang cakap selalunya kerja tak ada apa, yang susah sebenarnya deal dengan orang. Kan? Kerja tak ada apa, macam buat assignment ke contohnya lah kan. Kerja tak ada apa, kerja okey je. Tapi bila deal dengan orang tu yang jadi cabaran lah. Kan? Selalunya lah. Memang ni adalah masalah yang paling besar lah pada saya. Lagi besar company tu, lagi banyaklah cabarannya sebab lagi ramai orang. Berbanding kalau syarikat you mungkin ada dalam 10 orang, mungkin lebih mudah untuk uruskan berbanding syarikat yang ada 100 orang kan contohnya kan. Lepas tu semua adalah gerak universiti pandai-pandai kan, betul tak kan? Semua pandai-pandai. Jadi bila nak manage orang yang pandai ni, dia manage orang yang pandai, ini apa yang Jack Ma katalah. Jack Ma kata sebenarnya, you tak perlu pun jadi orang pandai untuk manage orang lain. Okay, untuk manage orang lain. Apa yang you perlu buat, macam mana nak bagi orang yang pandai-pandai ni bekerja sekali. Itu sebenarnya yang penting. Kan sebab Jack Ma katakan dia kan mana ada degree. Jack Ma, you kena ingat dia tak ada, dia ada degree kan? Tak silap saya dia tak ada. Kan? Dia ada tapi from a university yang biasa lah. Bukan university macam kita kata top university dekat China. Dia bukan daripada university yang top. So pada dia macam dia ni consider like second, third rated punya college graduate lah, university graduate. So dia kata kita tak perlu orang yang pandai untuk manage orang yang pandai yang lain. You perlu orang yang boleh membuatkan orang lain yang pandai-pandai ni bekerja sekali. Itu sebenarnya. That's how macam mana satu-satu company nak membangun lah, satu-satu company nak membangun. Memang even pengalaman saya sendiri pun bekerja dengan orang pandai, kami kan pensyarahan, kebanyakannya ada masters dan ada PhD kan. Lagi tinggi cabaran dia. Kalau you rasa bekerja sekali dengan kawan-kawan group member you susah, saya yang kadang-kadang macam, alamak, kenapa lah aku kena kerja dengan dia ni? Kenapa aku kena kerja dengan dia ni? Because bukan senang bekerja dengan orang yang pandai lah. You have to think at their level satu. Kalau kata dia faham level you, tak apa. Yang saya paling risau adalah saya dah terang 10 kali dia ni tak faham lagi. Kadang saya fikirkan betul ke dia dah grab PhD ya? Aku dah 10 kali dah cakap kat dia tapi kenapa dia tak faham? So bayangkan tu cabaran saya lah. Saya sekarang salah seorang kan kira consider managerial level lah. Bayangkan itu cabaran saya sendiri kan, how to manage people. So ini adalah yang kita katalah. And so daripada 6 learning objective, so the first one kita tengok komponen pertama untuk komponen dalam human resource process. Okay, and then kita tengok macam mana kita pilih and select. Competent ni maksudnya orang yang berkebolehan, pekerja yang berkebolehan, competent, ini perkataan dia. Saya introducekan supaya awak familiar dengan bahasa Inggeris. And saya ada yang nak masuk? Ada yang nak masuk. Okay, thank you. Sekejap, saya kena stop sekejap. Pukul 97 dah. Okay. So boleh tengok sendiri saya punya desktop macam ni lah. Dia kan orang yang dalam link 2 ni sebenarnya orang yang sama je sebenarnya every week. Dia memang takkan try klik link 1, tak tahu kenapa. Padahal kalau saya kan, you masuk awal, you masuklah link 1. Itulah pada saya lah. Easy for me to manage. You kena ingat you ramai tau, 100 lebih, 150 student Saya seorang. Bayangkan, you nampak kan desktop saya kan, you nampak ni, tab 2 ni. Saya jaga kiri kanan. So pada saya, you should be considerate lah. Kalau you datang awal, you masuklah link 1. Kalau you datang lambat, then baru saya buka link 2. Come on lah kan.
saya pun penat juga, bukan you je. You kena ingatlah benda tu. Saya pun manusia. Okay. Pensyarah kan. Kalau dalam kelas fizikal kan, student datang lambat, selalunya saya bolai kan. Saya beritahu terus terang. Tapi sebab ni virtual kan. So I still, yalah macam tadilah, ada yang tak sihat. So saya try to be considerate lah. So you pun kena considerate lah. Kena macam tu lah. Ini baru saya kelas 150. You bayangkan lah pensyarah yang macam mengajar law ke, subjek-subjek yang sampai student sampai 300. Diorang jaga 3 link, 4 link seorang tau. Dr. Naziatul contohnya, Dr. Fahmi. So try to come early and go for earlier link. So we all tahu how to manage the class lah. Okay. Alright. So tu sikit tarbiyah daripada saya hari ni. Sebab kita cakap pasal human resource kan, pembentukan peribadi. Human resource adalah pembentukan peribadi. Okay. So okay, let's continue. Okay, the third one. How do you provide employee with the skill? So datang universiti salah satu skill and knowledge yang you ada. Okay. And then describe strategies to retain competent and performing employees. And then we look into issues and juga diversity. Okay, so the first learning objective hari ni macam we are going to look at human resource process. Okay, human resource process. So apa cabaran dalam human resource adalah to hire the right people at the right place at the right time. And so kalau dalam Avengers kan, alang-alang kan kita selalu cerita pasal Avengers kan. So dalam Avengers siapa yang buat human resource management ni? Siapa yang recruit diorang ni? Tony Stark. Tony Stark? Are you sure? Siapa yang pergi cari all these Avengers? Steve Rogers. Nick Fury. Marvel. Yes, Nick Fury kan. So Nick Fury lah human resource manager tu. Itu. Tapi dia sendiri lawan ke tak kalau ikutkan? Lawan tapi Tak kan? So kalau kita tengok orang human resource ni selalunya orang behind the scene lah. Orang pertama yang you jumpa bila you masuk team tu. Itu adalah orang pertama. So bila you nak join company contohnya, dia adalah orang pertama yang awak akan jumpa. Okay? Selalunya you tak jumpa apa lagi bos you siapa senior you tak jumpa. So selalu memang human resource lah yang interview ke contohnya, ataupun yang bagi you borang, isi borang ni. So ada setengah human resource manager yang saya pernah jumpa, sebab selalunya saya pergi tengok student dekat practical kan, dekat practical training, ada human resource yang memang kerja dia hanya jaga human resource of the company je. Okay, dia jagalah semua benefit ke, gaji ke, contohnya cuti dia jaga. Tapi ada juga company macam company yang kecil, especially yang kalau dia sendiri owner kan contohnya kan. So owner tu lah akan jadi the human resource manager lah. Dia lah jadi Nick Fury, dia lah Steve Rogers, dia lah Tony Stark, dia lah Nick Fury. So you imagine. So kadang itu kenapa kita ajar human resource kepada student entrepreneurship lah. Sebab student-student keusahawanan akan jadi owner syarikat sendiri kan. You kan, majority, saya rasa majority of the students kalau daripada graduate ramai juga kan, about 50-40% tak silap saya buka syarikat sendiri. So you akan mula-mula masa buka syarikat mungkin you run seorang, diri you sendiri. Tapi bila dah makin ramai you kena ambil orang lain bekerja. Mungkin isteri you ke, husband you ke, adik-adik saudara ke kan, cousin-cousin ke. Lepas tu you ambil orang lain luar daripada family you. So semua orang ni adalah human resource. Walaupun mak kita sekalipun. Okay, because this is how human resource develop. So macam mana kita nak dapatkan right people, right place and right time. Ni yang selalunya yang trick lah. Trik dia lah susah nak dapatkan. Okay, so dalam proses of human resource management process, macam mana kita manage memang agak nampak macam kecil kan. Tak apa, yang ni jangan risau. Apa yang nak tunjuk adalah proses daripada macam mana kita
kalau kita daripada human resource, apa yang biasanya kalau you grad, you biasa tengok daripada sini, meaning selection, kita pilih staff, okay, and then kita staff yang dipilih tu masuk jadikan orientation, pergi orientation, lepas tu bagi dia training, contohnya human resource training ke, and training macam mana nak nak bagi customer service yang bagus kan, katakan. And then performance manager ni lepas dia dah kerja, lepas setahun nak bagi dia markah berapa kan, tu kita panggil performance management. Okay, and then gaji, benefit pun antara tugas-tugas dalam human resource. And then safety and health, and sakit ke tak sihat ke kan. And then patah balik kepada planning. So biasanya jangka masa panjang punya planning lah in terms of nak hire orang ni. Okay, so ni proses dia untuk hiring. Proses dia untuk hiring, identify siapa yang sesuai untuk dipilih sebagai pekerja, and then jadikan pekerja tersebut updated dengan knowledge walaupun you dah belajar kat universiti. Bila masuk kerja, satu-satu tempat kerja ada budaya kerja berbeza, ada rule yang lain-lain. So selalunya sebab tu kenapa company memang dia akan buat orientation supaya orang tahu ini adalah culture company dia. Okay, dia memang norm lah untuk company. Even macam saya dah ini tahun kelima saya dengan UMK kan. UMK akan ada macam training ke dia panggil macam talk ke contohnya kan. Dalam setahun tu at least sekali yang bersama-sama dengan HR yang besar. Tapi training yang saya kena pergi setahun adalah selama 24 jam total training. Maksudnya at least saya kena pergi, kalau setiap training tu 1 jam contohnya, saya kena pergi 24 kelas lah macam tu. So itu memang apa yang requirement, bukan dalam UMK je, ni memang requirement kerajaan. And so mana-mana sahaja yang you pergi dalam kerajaan, dia memang ada jam latihan, kita panggil jam latihan. So kami kena pergi sekurang-kurangnya 24 jam latihan setahun. Tapi biasanya lebih lah daripada 24 jam latihan tu. Macam saya sendiri tahun ni saja nak dekat 40 dah kot kan. Tu consider banyak lah tu, 40 jam. Pergilah dengar lah apa talk pasal research ke contohnya, pasal counselling, mengenai kesihatan mental ke, kesihatan mental pekerja pun kena dengar, kesihatan mental pelajar pun kena dengar. Macam tu lah soalan-soalannya. So sebab saya deal dengan diri saya sendiri sebagai pekerja dan juga deal dengan pelajar kan. So saya kena dengar daripada dua-dua pihak tu pun dah macam kalau kata yang student punya seminar dah 1 jam, seminar untuk pekerja 1 jam, so 2 jam macam tu lah. So pergilah kan. So this is, jangan ingat pensyarah duduk saya saja lepas habis kelas tidur, tak ada. Saya punya working hour memang busy lah selalunya kan, memang sepenuh-penuhnya lah kan. So waktu cuti pun selalunya tak cuti sebab waktu tu lah nak ambil training-training ni kan, sebab hari biasa ada kelas kan. Okay, so ini adalah sebahagian some of the law in human resource. Okay, nanti saya tak akan explain yang ni sebab pada saya biar belajar ni dengan kelas Cik Firdaus. Ada lagi yang tak boleh masuk ni. Dia punya link memang macam ni. Dia punya limitation Google Meet lah. You kena buka page tu. Okay. Dah. Itulah kalau korang boleh accept, memang saya bagi dah korang accept sebab korang tak boleh accept tu je sebenarnya. Orang yang boleh accept hanya orang yang buat link. Itu pun saya dah pakai auto admit dah ni. Ni dia punya ni kan. Right. Okay. Dah. Okay. Siapa? Boleh masuk ke tak tu? Ada lagi? Okay. Right. Okay, continue. Nanti this bahagian legal mengenai law, nanti dengan Sir Firdaus lah, Sir Firdaus cover kan, pada saya lah, dia lagi expert benda ni.
Cuma pada saya apa yang penting kita kena tahu mengenai labor law lah, contohnya kan. Berapa lama yang you kerja, contohnya hours yang consider okey lah. Kalau ikutkan macam minimum berapa jam you kena kerja seminggu katakan. And then bayaran compensation kalau orang mati ke, katakanlah bila kita kerja kita accident ke, and kita ke tengah kerja, and then ataupun bila kerja jadi apa-apa lah, meninggal ke, contohnya. So katakan meninggal ke apa ke, katakan. So semua ni dia ada law dia sendiri yang mesti menyebabkan company kena bayar. Company kena bayar ataupun tak bayar. So dia punya peraturan dia lah. Okay. Attendant jangan risau. Seperti biasa saya akan buka sebulan selepas kelas. Okay. So jangan risau and hidup kena relax. Jangan nervous. Takut kena panggil ke nama? Sebab tu datang awal kan. Right. So untuk decision kita panggil dalam company, and kita nak tahu kita ada apa kita panggil lah, kita tahu kita dilindungi ke tak, okay, oleh satu-satu company. Adalah kebanyakannya company sekarang dia ada union, dia panggil kan, persatuan kan. So dia ada kesatuan pekerja. Okay, so government pun ada kesatuan pekerja dia sendiri, macam contohnya bank kan, kerani-kerani bank, diorang ada persatuan diorang sendiri, kesatuan pekerja, union, dia punya union ni nama apa, NIUP ke, tak silap saya kan. So kebanyakannya company ataupun dia kadang-kadang bukan company jawatan. Jawatan tersebut dia ada union dia sendiri. Dia akan memohon lah, contohnya apa kita panggil tadi, contohnya katakan ada orang buat tuntutan tapi tak ada orang tolong nak katakanlah you punya tuntutan tak diproses. So kat siapa you nak pergi? Kalau kau katakan dah 10 kali, 30 kali pergi dekat company tak ada siapa layan, dan you pergi ke union. Union ni lah yang akan protect you. So itu yang kenapa pentingnya ada union bagi pihak pekerja lah. Okay. So banyak juga jawatan yang sebenarnya yang ada union, and bukan sahaja dalam government, dalam kerajaan, dalam private pun sebenarnya sekarang ni dah ada. Okay. So in terms of law, setiap negara akan ada law berbeza lah. So apa law yang you belajar dekat, kalau kata you belajar labor law kan, law mengenai pekerja dekat Malaysia, itu hanya tertakluk kepada Malaysia sahaja. So katakanlah awak pergi kerja kat Singapura ke, ada pergi kerja kat China ke, kan, ataupun mana-manalah saja negara dia ada law berbeza. So apa yang law yang you faham dekat Malaysia, you tak boleh guna pakai dekat Australia katakan. So kena belajar pasal law pekerja dekat Australia. Dia memang macam tu lah. Kenapa pentingnya belajar law? Saya pun sebenarnya tak pandai sangat. Saya hanya tahu law apa yang untuk protect diri saya sendiri sahaja sebagai pekerja. Itu je yang saya belajar. Okay, lain daripada tu memang saya perlu advice daripada orang lain. Okay. Sebab banyak tadi berapa tadi nak dekat berapa tadi, 9-10 law. So you bayangkan ada lagi law lain yang kita tak cover. Untuk labor law, itu hanya baru labor law. Law kita panggil undang-undang untuk pekerja yang ni untuk melindungi pekerja lah. So in terms of bila kita orang nak masuk company, so macam mana, so kenapa pentingnya lah pada saya lah, at least you ada basic knowledge pasal proses ni. Adalah satu, sebab you sendiri akan jadi orang yang nak minta kerja, dan kedua, katakanlah you jadi boss, you jadi ketua, jadi manager kan, ataupun you jadi owner syarikat, so you sendiri nak pilih orang. So macam mana kita nak tahu siapa orang yang paling terbaik untuk kita ambil bekerja? Okay, so first is to identify, and second is to select. And identify, kenal pasti, dan juga memilih siapa yang sesuai untuk jadikan pekerja kita. Okay, so dalam proses kita ada 3 proses besar lah, which is planning. So you kena tahu skill apa yang you perlukan. Okay, contohnya kalau kata jawatan yang you offer adalah jawatan kalau kata spa kan, katakanlah
ataupun gym lah, gym kan, orang yang nak uruskan gym kan. So you perlu orang macam mana untuk jadi pengurus gym kan. So you list lah skill apa yang you perlukan. Dia kena kenal alatan contohnya, dia kena tahu membuat pembelian alatan ataupun repair alatan. Dia bukan dia yang repair, maksudnya dia kena tahu bila macam treadmill kan kena pergi repair, berapa kekerapan dia. So dia kena tahu macam mana nak uruskan gaji contohnya. So this is semua skill yang you perlukan bila you mohon kerja sebagai pengurus gym. Tu contoh lah. So pada saya memang bila you jadi pengurus, you jadi ketua, jadi leader, you kena pandai aspek financial, kewangan, HR, ambil orang bekerja, lepas tu inventory, barang-barang dekat dalam tempat you bekerja tu, and then marketing ataupun sale kan. Apa lagi ya? Macam ni lah, interpersonal skill bercakap. And this is some of the basic skill yang ramai orang kata macam kita kerja new grad, orang tak expect apa pun. Saya mengajar budak SEM 7, jadi saya tahu macam mana diorang kata kenapa kami baru je masuk kerja, takkan nak kena buat benda ni. Memang saya baru je dapat soalan tu hari Isnin hari tu. Saya kata jangan downgrade diri you, sebab sekarang ni banyak employer, company yang ada high expectation terhadap graduate university, especially bila zaman depression, zaman macam ni, zaman sekarang ni, ekonomi tak berapa bagus ni, dia takkan hire ramai. Jadi dia hire seorang, dia nak orang tu yang betul-betul dia hire tu bagus. Jadi orang tu boleh buat semua benda. Itu expectation sekarang lah kan. So hopefully by the time you grad, ekonomi akan jadi lebih baik lah. Saya berharap macam tu lah, so that lebih mudah you dapat kerja yang lebih baik. Okay? Lebih mudah you dapat kerja yang lebih baik. Okay. So and then second process is the recruitment itself. And then the third one is the selection, cara kita memilih pekerja. Okay. So supply and demand penting untuk HR. Sebab tu kenapa supply and demand meaning berapa ramai graduate contohnya, berapa ramai graduate yang available di pasaran, dan juga berapa banyak industri ataupun syarikat dekat luar sana yang buka jawatan kosong untuk pekerja. And then adakah skill yang kita bagi daripada universiti kena ke tak dengan syarikat tersebut. Itu maksud dia supply and demand lah, daripada segi human resource lah. Daripada segi human resource. Okay, so bila kita nak assess orang tu bagus ke tak, biasanya akan ada job scope lah. Macam tadi yang saya bagi contoh gym tadi kan. Apa kerja yang dia kena buat hari-hari. And then dia perlu ada skill apa. Itu kita panggil job analysis. Company yang besar memang biasanya diorang ada job analysis lah yang memang yang clear lah. Yang saya pernah kerja macam hospital contohnya, diorang ada job analysis yang bagus. Private company yang besar, selalunya kalau private company yang kecil-kecil, family punya syarikat ni biasanya tak ada job analysis ni. Kalau you tanya dia pun tak tahu apa benda. Saya pernah masa tu office, saya pernah pergi, saya yang buat job analysis tu untuk jawatan saya. Sebab kalau tak, kita akan start buat job kerja orang lain. Itu masalah lah bila tak ada job analysis ni. Jadi bila di offer jawatan, saya akan tanya dulu waktu interview, you expect apa untuk jawatan ni? Maksudnya dia lah sebagai employer, dia expect apa untuk saya buat jawatan ni? Sebab kadang-kadang dia cakap benda lain, by the time kita masuk kerja, buat kerja lain. Memang ada syarikat yang macam tu. Sebab tu you kena baca betul-betul job description, job specification. Nantilah bila you nak mohon kerja kan, you kena baca lah supaya you tahu nak protect diri you sendiri kan. Nanti ni kan, dah masuk kerja tak ada dah nak protect diri, sebab dah masuk kerja, buat je lah kerja je. Itulah. And then how do you know the market for the future company you? So you kena hire orang yang sesuai dengan masa depan syarikat lah. Itu yang biasanya lah. Yang ni yang kebanyakannya syarikat tak plan. Kita pun dulu dekat dalam fakulti dulu pun macam tu lah. Dulu plan untuk short term je, untuk 2-3 tahun kan. Tapi now bila dah tahun ke-5 macam ni, ada banyak problem, ada setengah-setengah jabatan yang kita tak hire lagi orang. Tapi subjek tu dah nak offer, contohnya untuk hospitality kan, SAH kan, kita nak offer subjek halal management. Tapi tak ada siapa boleh mengajar halal management. Sebab kita tak hire lagi orang untuk tu. Tapi nak offer, sepatutnya dah offer tahun lepas.
Kan. So kami still tak offer lah halal management sebab tak ada siapa yang boleh mengajar lagi setakat ni. Kan. Staff yang sepatutnya boleh mengajar benda tu dia tengah cuti belajar. Jadi dia tak boleh lagi mengajar lah. So tak silap saya lagi 2 tahun baru dia habis PhD dia. So sampai dia habis PhD baru akan ada orang lah. Tapi itulah problemnya. Bila kita ada benda yang kita nak buat, you tak boleh ada seorang je staff. You kena ada lebih daripada seorang. Saya kan, sampai dah tak larat dah nak cakap kan dalam department, in my own department, dalam hospitality lah. Kita tak boleh ada seorang je yang tahu buat benda ni. Kita kena ada at least 3 orang buat kerja yang sama. Which is maksudnya boleh mengajar subjek yang sama, boleh ajar student benda yang sama. Contohnya housekeeping kan katakanlah. So sekarang ni baru ada Madam Zana contohnya kan. Baru ada Madam Zana, lepas tu ada Miss Farhin, ada 2. So saya kata kita perlu seorang lagi. Supaya kita bila kita nak ajar student kita, kita ada orang, 3 orang yang boleh rotate and have different knowledge. Untuk kita nak bangunkan kan, katakanlah plan jangka masa panjang adalah nak bangunkan sendiri hotel UMK. So macam mana you nak bangunkan hotel kalau you hanya ada seorang contohnya? Tak boleh, you kan ada lebih daripada seorang. Then only we can go forward with the company lah. And macam ni with the faculty lah. Okay, so itu pentingnya kita ada orang yang skill lebih daripada seorang ni lah. Okay. So in terms of macam mana, how we are going to recruit applicants, we are going to recruit daripada ni lah, macam mana you apply kerja kan, kat mana you boleh apply. Okay, so this is some of the places. Social media, internet adalah paling common sekarang. Lepas tu referral, ada orang yang daripada referral, saya pernah dapat kerja berdasarkan referral kan. So bukanlah bos lama tapi macam ada supplier. So dia yang refer saya kepada company yang baru contohnya. Memang referral ni lepas sudah kerja 3 tahun, 5 tahun memang selalunya kalau you ada good referral, orang refer you, maksudnya good referral, orang yang recommend you, memang maksudnya reputation you bagus lah. Ni memang selalunya yang ni yang you nak lah. Saya samalah macam bila bisnes kan, bila bisnes tu bagus, macam beli barang kat Shopee lah, bila bagus review, ramai orang bagi review, lebih ramai orang beli produk dekat seller tu. Kalau ni kan, tu dia punya trend dia kan, bila you pilih seller kan. So yang review tu lah kita panggil referral. Orang bagi dia 5 star contohnya dan bagi komen positif, itu kita panggil referral. So lagi ramai orang bagi referral, lagi bagus lah candidate tu. Okay, so itu yang kenapa ramai orang nak referral yang tinggi kan. So bukan senang dapat referral ni you kena jaga betul-betul periuk nasi you kan. Especially bila you adalah usahawan lah kan. Once perut nasi you habis, ataupun adalah something yang you cakap orang tak suka ke katakan kan. Dan memang kebanyakannya memang business akan start slow down. Ni antaranya lah yang kenapa kita kena jaga relationship dengan orang lain. Okay, we have to maintain a good relationship with others. Okay, and then company website, you can also apply job from company website or job fair, contohnya job street punya pameran ke, ataupun daripada recruiting organisation lah. Ini yang saya kata dulu saya kerja dekat professional recruiting organisation. Ni memang tak ada related dengan syarikat tu, kami outsource, tapi we train a good quality of fresh graduate. Okay. So let's say kalau ada problem, so we need to downsizing. Ada banyak reason orang downsizing, firing, pecat kan, tu salah satu je, tapi ada lagi banyak benda lain lagi lah. Ada banyak lah sebab-sebab macam tu lah. Layoff, macam hari tu masa pandemik ramai orang kena layoff kan. Saya rasa mungkin salah satu analisis yang company yang korang buat adalah layoff, ramai orang yang diberhentikan kerja. Layoff kan kita panggil, diberhentikan kerja. Ataupun transfer daripada satu syarikat ke syarikat yang lain, ataupun daripada satu department to another department, ataupun ada yang contohnya minta retire awal. Okay, so this is some of the reason why people, you kena plan you punya human resource. You kena tahu berapa ramai orang nak pencen, baru you boleh ambil orang baru contohnya kan. So baru ni saya dengar diorang nak naik ke umur pencen 70, saya kata sudah-sudah lah tu. Siapa nak kerja sampai 70?
saya kan tak sampai 40 lagi pun dah rasa penat dah kerja kan. Kamu lah, you nak naik umur pencen kan, orang lain nak minta kerja kot kan. Sampai bila you nak naik umur pencen? Dah lah tu, berhenti lah, pencet lah kan. Budak-budak muda ramai lagi yang tak kerja kan. So you have to remember lah, itu yang kadang macam nyampah juga kan bila government asyik panjangkan umur pencen ni kan. Kan pada saya dah lah tu. Banyak lagi benda lain boleh buat dalam hidup ni kan, takkan nak kerja je kan. Itulah masalah juga kan bila orang yang nak bekerja sampai mati ni kan. Maksudnya ialah kalau umur dia panjang 90 sampai 90 lah aku agaknya bekerja kan. Agaknya lah kan. So kata 60 tu pun sebenarnya dah jadi isu dulu masa government extend umur pencen 60, now 70 kan. They are considering kan. Kami sebenarnya ramai tak setuju. Lagi-lagi macam pensyarah kan. Load pensyarah tinggi ya, banyak benda kena buat. So kata kan, memang tak tahulah, rasanya tak mampu kerja sampai 70 kalau saya lah. Okay, so macam mana kita decide permohonan kerja? And so this is, ni sebenarnya simple punya matrix lah simple matrix. Kalau performance bagus, selection kriteria bagus kan. So kalau kata performance bagus, kita accept dia kerja, mungkin it's a good decision. Tapi kalau kata kita reject dia, mungkin sebab kita tengok, kita rasa dia tak akan perform kerja tu. So ini kadang-kadang insting jugalah kan. Kita punya gerak hati jugalah bila kita hire orang kan. Bukan senang sebenarnya nak hire a good candidate lah kan. Kalau buat kerja, semua orang boleh buat kerja kan. Pada saya lah, kalau buat kerja semua orang buat kerja, tapi buat kerja sebagus level mana, itu yang selalunya akan jadi pengukur adakah you perform bagus ke tak. Okay, sama lah macam you masuk universiti kan. You masuk universiti, requirement UMK berapa kredit lah contohnya kan, berapa kredit. STPM saya tak familiar sangat, sorry. Berapa kredit itu adalah minimum, tapi kalau orang yang lebih daripada kredit tu, of course lah orang akan pilih yang lebih daripada kredit tu. Itu memang requirement lah. So sebab tu ada satu talk baru ni, seorang speaker, saya ingat lagi sebab kami jemput dekat pihak fakulti kan, saya tak tahu ada yang pergi ke tak. So dia cakap kan, dia kata minimum CGPA you kena achieve adalah 3.0 sebab itu adalah untuk menyebabkan you boleh tolak pintu interview je dulu. Bayangkan at least orang panggil you interview, itu pun tak tahulah dapat ke tak interview, tapi bila dekat atas CV at least nampak cantik. So CGPA you kena ada a minimum is 3.0 untuk nak jadikan you adalah consider a good candidate untuk orang shortlisted. Memang bukan sahaja pendekatan dia, sebenarnya saya pun guna pendekatan yang sama. Ini yang selalunya ramai orang tak faham lah. Kenapa selalunya kita kata you kena study sekurang-kurangnya dapatkan 3.0. Okay, kalau you plan nak bekerja dengan orang lah. Kalau you tak plan nak bekerja dengan orang, that's fine. CGPA you berapa pun tak apa pada saya lah. Tapi saya rasa dalam kelas ni maybe dalam 70-80% plan nak bekerja dengan orang. Mula-mula kan, lepas you grad kan. So aim for 3.0 sekurang-kurangnya CGPA dan maintain sampai you grad. Maksudnya you akan grad dengan 3.0. Minimum lah, minimum. Tinggi lagi daripada tu is okay. Tapi jangan bawah daripada 3.0 lah. Itu pada saya lah, advice saya kan. You SEM 1 pada saya remind awal-awal, nanti you kata tak ada orang remind you. Ni bila saya jadi recruiter, memang itu adalah pilihan dia. Kalau CGPA tak dapat 3.0, memang saya takkan panggil orang tu datang interview. Itu yang memang harsh, tapi itulah. So you bayangkanlah, universiti kat Malaysia ada berapa puluh sekarang. You kira lah. You bukan compete dengan orang dalam kelas you je. You compete with semua satu Malaysia punya graduate. Itu tak campur lagi graduate yang balik daripada overseas. So jawatan yang sama lah. Jawatan yang sama. Okay. So different, you have to remember that lah. Keep in mind lah. Okay. So ada company yang bila masuk kerja dia ada test, written test, macam interview is a consider oral test. Test secara percakapan. Ada juga written test. Saya dekat UMK 3 kali ada written test dalam UMK kan. Test bahasa Inggeris,
Kan kami pun ada test bahasa Inggeris, bagi muat result juga. Macam saya tak bagi muatnya, saya bagi UK punya English results. So saya bagi dua-dua lah, yang Malaysia punya English test dengan UK punya English test, saya bagi dua-dua. Lepas tu ada written test, UMK pun ada. Kena buat essay, kena buat essay. Kenapa saya nak bekerja di UMK? 3 kali saya buat essay tu, tak apa-apa kan. 3 kali kan, nasib baik yang baru ni tak panggil kan. Aduh, kalau buat lagi essay tu saya tak tahu dah berapa kali nak tanya kenapa aku nak kerja di UMK. Kalau aku tak nak kerja tak ada aku kat sini. Kan, masalah betul. Kan. So itu hanyalah diorang punya the way they filter candidate lah sebenarnya kan. Itu cara dia, cuma macam orang tak suka lah. Ada setengah company sekarang ada psychometric test. Mungkin awak pernah buat psychometric test kan. Ada company yang ada psychometric test. Saya pernah pergi company yang ada psychometric test. Yang soalan apa kita panggil logic kan. Dia nak tengok personality you apa. Ada juga syarikat macam tu. So interview proses ni kadang-kadang bukan satu level lah. Dia ada banyak level. Bukan interview je. Dia ada test, dia ada ni, ada written test, ada interview, ada lagi lah apa benda kan. Paling banyak saya pernah pergi 3 level interview proses. Tapi saya dengar ada company yang ada sampai 5-7 interview proses. Saya dengar ada yang company sampai macam tu lah. Saya pernah pergi 3 level je lah. Mula-mula buat psychometric test, lepas tu buat written test. Kalau lepas written test baru dia panggil interview. So saya pernah lah kan. So be prepare lah benda macam tu kan. So kena belajar lah semua skill ni. Skill menulis, skill bercakap, skill present diri you sendiri, grooming. Kalau nak jadi PTD kan, pegawai takbir diplomatik, kena jaga physical health lah. Kena maintain you punya physical condition sebab memang dia ada physical test. Kenapa saya boleh share? Sebab saya pernah pergi selection PTD. Dia memang dia test you punya physical fitness lah. So kalau mana ada yang aim kan nak jadi pegawai takbir diplomatik kan contohnya kan. So you kena tak ni lah training, physical training jaga badan lah kan. Okay. So how do you are going to be good interviewer? Tak payahlah kot sebab pada saya tadi saya dah share dah sebenarnya kan kat you all kan. Kena baca dulu job description apa. And then kena ada soalan. Dia memang bukan random soalan kita tanya. Memang kita ada soalan, set soalan yang kita tanya kepada applicant, kepada orang yang mohon kerja. Lepas tu kena review resume. Sebab tu tadi saya katakan kalau saya dulu bawah daripada 3.0, biasanya saya tak panggil datang interview. Sebab kita review dulu resume sebelum kita panggil datang interview. Okay. And then kena ada a good listening skill sebab kebanyakannya interview conducted secara verbal. So kena ada good listening skill dan you dengar apa yang dia ni boleh buat. Kadang bukan pasal bahasa Inggeris sangat tapi pasal you pandai ke, maksudnya you ni kreatif problem solving ke tak. You ni pandai ke tak selesaikan masalah secara kreatif. Okay. And then lepas dah habis, you evaluate lah, bagi markah. Macam kami dulu ada form bagi markah dan juga ada komen. Kalau you nak hire dia ni kenapa? Kalau you tak nak hire dia ni kenapa? Tak ada tulis reject je. Kalau reject pun tulis reject why. Memang saya train macam tu lah dulu masa saya kerja. Okay. So kebanyakannya kita semua nak hire a good people lah kan, most company. Okay. So after we already get into the company, so usually the company akan give you knowledge how to maintain and to work with the company. Okay. So the first thing usually adalah orientation. So you have 3 types of orientation. Orientation dalam department, orientation dalam company itu dan juga job orientation tersebut. Okay, ada 3 lah. Yang ni memang dulu masa saya kerja kat Subang Jaya Medical memang kami ada 3 level of orientation. Okay. So kenapa kita perlukan training? Sebab we want to the staff know that what they are working are to accomplish the company goal. Okay, apa yang dia bekerja adalah untuk achieve goal syarikat tersebut. Bukan sahaja tahu buat kerja dia tapi adalah untuk tahu macam mana nak jadikan syarikat tu syarikat yang lebih baik. Okay, that's why we need training. Okay, so we ada 2 types of training methods. The first one is traditional method and the second one is technology based method. So kalau teknologi macam sekarang ni lah kita ada e-learning. Macam saya dulu kami ada banyak CD, kena tengok, kena dengar, kena tengok video. Video macam training kecemasan contohnya. Macam tu lah saya dulu lah.
Masa tu belum zaman-zaman tele video conferencing lagi masa saya started kerja dulu lah. Tapi now dekat UMK ada banyak e-learning. Saya kena pergi kelas e-learning lah. Macam mana nak guna app-app baru untuk teaching contohnya, macam mana ni lah nak guna platform-platform ni, Google Form bagai semua ni kan. Macam mana nak gunakan. Okay. And then training method, rotation department, mentoring, ada orang yang ajar you, ataupun sekarang ni yang kita tengah buat experiential exercise. Kalau hospitality dah start dah, kita panggil program 3U1I. 3 tahun dekat universiti, 1 tahun dekat industri. 3U1I kan, 1I tu 1 tahun industri lah, I industri. So hospitality dah start dah, first batch. So tahun depan akan ada pelajar daripada hospitality, pelajar daripada tourism. Saya tak sure wellness ada ke tak, tapi wellness pun akan start. Okay, so kita ada 3-1I, kalau you interested, you boleh mohon lah bila you tahun ketiga. You boleh mohon masa you tahun ketiga. So you 3 tahun dekat universiti, 1 tahun kat industri, maksudnya you completekan study you dalam environment bekerja dengan ada allowance training tu lah. Allowance training kan. Sekarang dia orang training dengan McDonald membayar dalam 1,000 something juga kan. 1,000 berapa tah? 6 ke 1,008 ke McDonald bayar. So student ni dia akan grad dengan mode industri kita panggil. So UMK antara first university yang start lah this 3-1I ni. So some of my best student now dekat ni lah 3-1I tengah praktik. Kita tak panggil praktikal. Memang kita panggil dia orang mode industri. Mode industri ni setahun, maksudnya dia straight 12 bulan. Tak ada rehat. Tak ada macam cuti SEM, dia tak ada. Dia memang straight 12 bulan. Macam latihan industri 4 bulan je. Maksudnya 1 SEM kan. Ni memang tak. Dia orang memang 12 bulan. Okay. So UMK dah ada, fakulti kita dah ada. Kalau you ingat taklimat Dr. Fatimah, taklimat Dr. Rozanifah, taklimat Dr. Dalila kan, you mention kan pasal mode industri kan. Okay. Dan macam mana kita lepas orang dah masuk company kita, how we are going to retain a good employee, a good employee. Okay. So tu yang tadi saya kata, ada setengah company dia ada test. Macam kat SGMC dulu straight 2 bulan sekali ada test. Macam-macam lah, test kompetennya boleh buat kerja ke tak, you faham ke tak kerja yang you buat. Lepas tu sekarang ni kalau nak naik pangkat kita panggil 360, 360, penilaian 360 ni. Penilaian 360 ni maksudnya bila you nak naik pangkat ke, katakanlah semua orang dalam fakulti you kena bagi markah dekat you. Sebab tu yang dia panggil 360 kan, view secara keseluruhan. So semua orang yang kenal you kan, maksudnya ialah dalam fakulti lah orang kenal you kan. So dia orang ni akan bagilah markah dekat you. You ni sesuai ke tak naik pangkat jadi profesor katakan macam saya lah sekarang kan, sesuai tak jadi profesor. So orang semua akan bagi markah untuk you 360. Kalau you sesuai, kenapa you sesuai? Kalau you tak sesuai, kenapa you tak sesuai? Dia akan bagilah markah dia. So ramai orang takutlah 360. So kalau katalah you ni tak berkawan dengan orang, confirm markah 360 you rendah. Sebab you tak kawan langsung dengan siapa-siapa. Ataupun you ni kuat cari gaduh dengan orang kan. Ni masalah jugalah. Kita ni kadang-kadang bila kerja nak kerja sendiri, tak nak kerja dengan orang lain. Ada juga orang macam tu. So saya garang tapi saya popular kalau you tak tahu. Saya garang dekat fakulti. Staff semua tahu. Saya memang antara consider very strict punya senior lah kan. Tapi saya popular. Popular bukan apa? Maksudnya bila orang perlu kita katakan dia ada problem ke apa ke, I will be there for them. Saya akan ada kat situ. Bersama-sama dengan diorang lah. Diorang ada masalah projek ke, ada masalah peribadi ke kan, kadang-kadang memanglah time consuming. Duduk dengan masalah orang bukan senang duduk dengan masalah orang, fikir macam mana nak tolong dia ni, apa yang kita boleh buat untuk bantu dia. Kadang-kadang kita tak boleh tolong orang dengan duit. Kadang kita hanya boleh tolong dengar je masalah dia. Memang kebanyakannya masa saya spend masa untuk dengar masalah orang lain. So agaknya sebab tu diorang letak saya jadi penyaras pembangunan pelajar supaya saya dengar masalah student juga. Saya kan katakan ya Allah, aku tak tahulah mampu ke tak dengar masalah orang. Bukan senang dengar masalah orang
masalah kadang-kadang very emotional, very private. Susah juga sebenarnya. Tapi selagi kita boleh bantu, kita bantu. Yang tu saya punya konsep sekarang, selagi saya mampu bantu orang, saya akan tolong lah. Kalau saya tak boleh, saya cakap dia minta maaf, saya tak boleh tolong. Memang saya sekarang ni level mampu mendengar je. Tu saya punya level sekarang ni kan. Saya dah tak mampu nak tolong. Yalah, duit memang tak ada sangat lah nak tolong kan. Dan kebanyakannya masalah kat tempat kerja, kebanyakannya tak relate dengan duit. Kebanyakannya. Bukan pasal kawan nak pinjam duit apa pun. Compare tu macam you all muda-muda 20, mungkin nanti you perlu duit kan. Tapi bila you dah 30, dah 20 lebih, 30 lebih, kebanyakannya masalah kat tempat kerja bukannya masalah duit. Kebanyakannya masalah communication, you tak boleh bekerja dengan orang lain. Ataupun you ada masalah peribadi lah dekat rumah. Macam mak ayah you sakit ke katakan kan. Tapi you kena pergi kerja sepenuh masa juga kan. Tak boleh work from home. Yang tu banyak jugalah. Sekarang ni saya punya office mate ada masalah macam tu. Macam ni sekarang KL tengah problem ni. Yang ada yang family dekat KL nak kena balik, nak bersihkan rumah kat sana tu macam mana kerja kat sini. So ni cabaran lah. So bila kita ada problem in terms of evaluate orang, kita tengoklah whether orang tu up to the par or not. Dan kalau dia punya jawatan adalah trainee katakan, dia boleh buat kerja tak trainee tu? Kalau kata jawatan dia adalah supervisor, dia boleh buat tak kerja level supervisor? Kadang ada orang manager, dia boleh buat tak kerja level manager? Kadang-kadang company ni dia bukan tengok up to the par, kadang dia tengok you above the par or not. Kalau bos saya dululah, dia tengok potensi. Kalau you ni boleh better, then dia give you better position, dia bagi you better gaji. Saya dulu macam tu. Dia masuk, dia memang tak bagi saya jawatan. Dia panggil saya apa tah, macam bukan trainee pun, apa benda tah. Tapi something like trainee punya jawatan. Dia kata, saya letak you dulu probation sebulan, saya nak tengok dulu you boleh buat apa. Lepas tu baru saya assign you jawatan. Saya pernah kerja company yang macam tu. Dia tak ada jawatan company tu sebab company dia kecil kan. So dia kata saya tak tahu you boleh buat apa, you capable apa strength you. Jadi saya nak tengok dulu sebulan you kerja macam mana, lepas tu baru saya assign you kerja apa. So lepas sebulan dia bagi saya jawatan eksekutif, saya kena lead 4 orang. Anak buah lah, kira team bawah saya ada 4 orang masa tu. So I get better position, I get better gaji lah. Waktu tu lah. So mungkin itulah kot test dia kan, walaupun saya tak tahu apa benda yang dia tengok pun. Tapi saya tahulah dia tengok capacity saya buat kerja. Okay. So in terms of benefit, this is some of the benefits yang company bagi. Ada tadi saya share dengan you union kan, union. Ada yang macam berapa tahun dia bekerja kontrak katakan, ataupun company dia bersama mana. Okay, so this is some of benefits yang ada dekat company. Benefit bukan semata-mata gaji ya, sebenarnya ada banyak lagi. KWSP, SOCSO, perubatan klinik, cover ke tak diri you dengan family contohnya kan. So this is some of benefits lah yang memang orang kadang tak nampak benda ni. Contohnya cuti rehat, berapa hari dia bagi? Sekarang kerajaan bagi 25 hari kan. Tapi private company kadang-kadang less than that. Saya pernah kerja dulu private company berapa belas hari macam tu je. Okay. So apa isu dalam problem dalam company, so this is maybe some of the negative impact of COVID juga, mungkin akan cover sikit negative impact of COVID sebab ada yang tanya hari tu kan, Miss, impact of COVID kami tak sure apa benda kan. So ada yang kalau COVID kebanyakannya lay off lah, banyak company yang berhentikan pekerja ataupun dia downsizing in terms of dia tutup cawangan. Ada banyak even company-company besar pun yang saya perasan banyak tutup cawangan restoran diorang. Restoran diorang. Banyak. Padahal company ni kalau ikutkan consider stable lah kan, tapi diorang banyak juga sebenarnya yang tutup branch. Kalau ikutkan macam pelik jugalah kan. And then communication, some of the problem adalah kita tak communicate open and honest. Kat Malaysia lagi lah kadang ni tak ada masalah, tapi bila bagi markah kat aku semua bagi sikit. Bila performance je cakap saya tak perform, tapi bila tanya apa problem, tak ada apa, okey je, you perform je. Nyampah kan, saya paling benci betul kerja dengan manager macam tu.
Okay, and then let's say company to survive, contohnya COVID-19 kan, company to survive dan masih bekerja, orang masih sama bekerja, you kena bagi tahu apa goal baru company tersebut dan macam mana company tu akan berubah, sebab memang perubahan berlaku dalam syarikat. Pasal COVID banyak syarikat berubah, even UMK sendiri. Kami punya prioriti sekarang adalah pastikan student belajar dalam keadaan selamat. Itu adalah prioriti sekarang. Saya punya student ramai message dia nak balik kampus, tapi sebab ada problem vaksin, ada juga yang problem family dekat rumah sendiri ada problem. So saya kata daripada you susah hati duduk kat Kota Baru tak boleh fokus tadi, baik duduk je kat rumah dengan mak ayah you, memang mak tak sihat, ayah tak sihat. Baik you jaga je. It's okay, saya kata tak apa, saya faham you buat kerja lebih slow banding orang lain, tapi you try to meet deadline lah, saya kata itu je. Tapi kalau you perlu masa tahan, bagi tahu saya. Saya memang tahap tu lah sekarang kerja kan. Saya tu kata saya garang kan. Selalunya kalau saya kata hari ni hantar hari ni lah. Tapi bila jadi COVID, saya tak boleh jadi orang macam tu. Sebab kalau saya jadi orang macam tu, saya ni tak ada berperi kemanusiaan lah. Ini advantage bila kita punya semester 14 minggu lah sebenarnya kan. So kita ada banyak masa. Deadline tu hanya tolong student untuk sebagai guide je. Itu sebenarnya. Kalau tak bagi deadline nanti kan tak tahu nak submit bila. Itu je sebenarnya. Saya bagi extend korang punya assignment pun sebenarnya saya diam-diam je tau. Saya tak bagi tahu pun dekat L1 dengan L3. So janganlah pergi cerita pula kat dorang. Saya sebenarnya bagi untuk kelas ni je. Betul. Saya tak bagi tahu pun, saya tak share sebab saya takutkan saya buka mulut kena marah. Jadi saya diam je lah. Ikutlah suka hati aku lah. So saya yang berubah tarikh tu sendiri. Okay. So ada juga yang sekarang ni bila problem COVID kebanyakannya ada problem moral, motivation bekerja. Banyak syarikat ada problem, anak-anak buah diorang banyak problem motivasi bekerja. Mungkin you boleh cari pasal diorang punya training ke kan, siapa yang buat negative impact kan. So saya rasa ada related dengan negative impact lah ni. Okay. Alright, so this is some of the impact of downsizing. Kita kecilkan syarikat kita, COVID-19 kebanyakannya syarikat downsizing. Sebab tu lebih mudah saya bagi contoh ke awak. And then problem dalam sexual harassment. Sekarang ni sexual harassment bukan saja perempuan, lelaki pun kena. Student saya straight lah, budak lelaki, straight. Dia bukan gay, kena sexual harass waktu pergi practical. Okay, so saya bukan dia orang tak tahu dia straight, dia ada girlfriend tapi memang orang ni dia tak peduli kau ada girlfriend ke boyfriend ke, kalau dia suka dia suka. Itu masalah jugalah mentality orang sekarang ni lah. Saya rasa ini isu mental. Okay, isu mental, isu desire yang tak reti nak suppress you punya sexual needs ni. Problem jugalah kan. So sexual harassment dua-dua gender sekarang tapi kebanyakannya sexual harassment berlaku di kalangan perempuan lah, yang tu paling tinggi. Bukan sahaja dalam percentage ni, buku ni daripada Amerika, tapi dekat Amerika pun, dekat Malaysia pun paling tinggi adalah sexual harassment di kalangan pekerja perempuan, dan kebanyakannya sexual harassment tidak dilaporkan. Okay, so apa lagi changing workforce yang berlaku? Kita banyak kerja contingent ni, maksudnya kita banyak kerja last minute macam sekarang lah keadaan berubah, tiba-tiba banjir, tak boleh pergi office. Lepas tu kerja macam mana? Katakan kan. So memang sejak tahun lepas 2020 kebanyakannya kerja yang datang adalah macam kita kena solvekan problem ni adalah urgent. Ada student kita terlibat dengan banjir contohnya kan, terlibat dengan banjir ataupun positif COVID. Jadi budak tu tak boleh datang kelas, apa kita nak buat? So memang inilah banyak, bukan saya seorang je, semua satu workforce, saya rasa termasuk awak juga, semuanya sekarang planning short term je, tak boleh nak planning long term dah, sebab tak tahu esok nak jadi apa. Ni memang apa yang saya perasan perubahan even terhadap diri saya sendirilah dan juga organisasi. Kebanyakannya planning semuanya short term, apa yang nak buat setakat 2-3 bulan ni. Kan long term kita boleh buat tapi kita tak boleh terlalu strict sangat lah. So short term tu lebih penting. So banyak kerja sekarang contingent punya kerja yang akan berubah ikut waktu dan juga ikut situasi, kerja yang berubah ikut situasi, dan juga work life balance program lah. Sekarang orang banyak nak work from home, ramai orang tak nak masuk office, jadi company ikut ke tak dengan work from home policy. Okay. So this is some of the diversity.
yang ada. Malaysia kata baru ni diorang announce diorang akan hire lebih ramai orang pekak di tempat kerja di dalam government punya agency yang baru ni lah. Saya tak tahu you baca ke tak berita tu, tapi this is apa yang government aim lah. So ni antara yang lain-lain punya diversity lah, tak payahlah detail sangat kan. So bila dah ada pekerja yang lain, kelainan upaya daripada kita ataupun kelainan upaya daripada orang normal lah, kita panggil lah, daripada kita ni lah konon-konon orang normal ni kan. So kelainan upaya meaning kita kena lebih betul ansur. Ni yang ramai orang tak ready pada saya lah. Even student sendiri pun, hospitality pun tak ready. Okay, so itu setakat hari ini. Okay, mengenai human resource management. So proses daripada kita recruit dan juga macam mana perubahan yang berlaku dalam organisasi. Okay, alright. So saya